Dalam kita sibuk-sibuk bincang tentang COVID-19 dan kesannya terhadap kesihatan dan juga ekonomi negara, tiba-tiba nama Makcik Kiah yang famous. Jadi ramailah yang tanya siapa Makcik Kiah. Sebenarnya apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan pakej rangsangan ekonomi perhatian rakyat, nama Makcik Kiah disebut di hujung ucapan sebagai contoh pengiraan manfaat yang bakal diterima oleh rakyat daripada pakej berjumlah 250 bilion ini. Angka 250 bilion ini adalah sangat besar, hampir 20% daripada nilai KDNK negara. Jadi apa tujuan pakej rangsangan yang sangat penting ini dikemukakan dalam tempoh kritikal ini? Yang pertama ialah untuk membantu rakyat dan juga isi rumah yang terjejas dari segi sumber pendapatan akibat daripada wabak COVID-19 ini. Yang kedua ialah untuk membantu peniaga dan juga majikan yang berdepan dengan kos yang masih lagi tinggi tetapi bisnes mereka hampir tutup. Yang ketiga ialah untuk kerajaan terus memacu pertumbuhan ekonomi negara dengan memastikan projek pembangunan masih lagi terus berjalan seperti biasa. Siapakah yang dapat manfaat daripada pakej perhatian ini? Yang pertama, kita dapat lihat komitmen Perdana Menteri untuk memastikan tidak ada sesiapa yang akan tercicir. No one will be left behind. Dan kita dapat lihat juga dari segi kaedah agihan pemberian tunai ini, lagi rendah pendapatan anda, lagi tinggi peruntukan yang akan diterima. Jadi kita dapat lihat yang pertamanya ialah rakyat mendapat hampir 51% daripada keseluruhan pakej ini untuk membantu dari segi bantuan tunai dan juga pengecualian ataupun penangguhan bayaran tertentu. Hampir segenap lapisan masyarakat mendapat bantuan one-off ini tanpa mengira mereka ini individu bujang, keluarga, pesara, pelajar, pemandu Grab dan sebagainya. Yang kedua ialah insentif kerajaan untuk membantu peniaga dan juga majikan, khususnya industri kecil dan sederhana yang berdepan dengan kos yang masih lagi tinggi, terpaksa bayar gaji penuh kepada pekerja-pekerja mereka, terpaksa bayar sewa dan sebagainya, menyebabkan berdepan dengan cash flow ataupun aliran tunai yang sangat ketat. Terusnya pelbagai bentuk bantuan pinjaman dan juga aliran tunai yang diberikan oleh kerajaan untuk memastikan peniaga-peniaga dan juga usahawan-usahawan ini masih lagi terus dapat bertahan dalam tempoh yang kritikal ini. Mengapa pakej ini dipanggil pakej bukannya belanjawan? Belanjawan ialah satu unjuran perbelanjaan dan juga pendapatan kerajaan selama setahun. Apakah cukai yang akan diperolehi dan apakah subsidi dan juga peruntukan yang diberikan oleh kerajaan dalam tempoh setahun. Pakej yang dibentangkan ini adalah satu bentuk rangsangan ekonomi untuk membantu sektor-sektor tertentu untuk terus bertahan dalam tempoh kritikal ini. Kita sedia maklum bahawa ekonomi ini bergantung kepada 3 ataupun 4 segmen yang terpenting. Yang pertama ialah consumption, iaitu segmen pengguna, ada pendapatan dan ada kuasa beli yang tinggi untuk berbelanja. Yang kedua ialah segmen investment ataupun peniaga-peniaga dan juga usahawan yang menjadi pemacu utama sebenarnya kepada pertumbuhan ekonomi negara kita. Dan tonggak yang ketiga ialah government spending, perbelanjaan kerajaan sekitar 200 ke 300 bilion setahun bagi memastikan segmen pengguna dan juga segmen peniaga ni terus boleh berbelanja dan terus boleh melabur bagi memastikan ekonomi kita terus bergerak dengan baik. Jadi inilah tujuan utama pakej rangsangan ini dikemukakan oleh kerajaan. Walaupun jumlah suntikan kerajaan hanyalah 25 bilion, tetapi dengan 25 bilion ini dapat memastikan consumption dan juga investment terus berjalan dengan baik. Jadi cabaran yang paling besar daripada pakej ini ialah pelaksanaannya. Pelaksanaannya mestilah efisien dan pengagihannya mestilah saksama. Maka di sini menuntut kepada kerjasama semua pihak. Kita sebagai rakyat yang pertamanya mestilah duduk diam di rumah dengar arahan dan juga perintah daripada kerajaan. Yang keduanya, kerajaan perlu memastikan agihannya dapat disalurkan dengan segera dan dibantu oleh agensi-agensi kerajaan, turut dibantu oleh kerajaan negeri dan juga badan-badan NGO dan juga badan-badan zakat bagi memastikan tidak ada sesiapa pun yang tercicir daripada bantuan ini, kerana tujuan utama pakej perhatian ini adalah memastikan rakyat dapat terus hidup dan juga peniaga dapat terus berniaga dan tidak menjejaskan kelangsungan ekonomi negara kita.